Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasmin bin Yaakob, nombor matrik 274943, pelajar PJJ UUM Sintok. Hari ini saya akan membentangkan tentang teori komunikasi dalam organisasi. Teori ini adalah salah satu dari usus teori komunikasi. Komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk menyampaikan maklumat yang benar dan tepat pada waktu kepada ahli-ahli di dalam organisasi supaya mempertingkatkan prestasi setiap organisasi. Menurut Pincus 1986, komunikasi ke atas, komunikasi mendata dan komunikasi ke bawah mempunyai hubungan positif yang kuat dengan kepuasan kerja dan prestasi kerja. Manakala Whitehead 2002 mengatakan komunikasi interpersonal yang baik merupakan elemen penting bagi membolehkan pemimpin berinteraksi dengan berkesan kepada staf bawahannya. Komunikasi dalam Islam adalah berasaskan nilai-nilai keagamaan yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Islam telah menetapkan panduan serta prinsip dalam berkomunikasi, antaranya dengan memberi salam, bercakap secara lemah lembut, menggunakan perkataan yang baik, bercakap benar, menepati janji, serta mengambil perhatian terhadap buah fikiran dan pandangan orang lain di dalam surah Al-Imran ayat 159. Natijahnya, berkomunikasi secara interpersonal menurut perspektif Islam akan memberi impak terhadap kebolehpercayaan awam kepada organisasi tersebut. Menurut Barrett 2006, komunikasi merupakan satu aliran dari satu orang kepada orang lain. Biasa digambarkan sebagai satu segitiga mudah yang mengandungi mesej, pengirim, saluran dan penerima. Teori klasik menunjukkan elemen asas dalam komunikasi iaitu mesej di bawah, pengucapan, saluran yang digunakan untuk membawa mesej dan penerima yang masih diguna pakai hingga kini. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan deskriptif menumpukan khusus kepada komunikasi interpersonal di antara pekerja bukan eksekutif dan eksekutif. Kajian berkonsepkan pengalaman pekerja dibahagikan kepada dua kategori, iaitu pendekatan komunikasi eksekutif yang dipraksis sebagai menyenangkan dan tidak menyenangkan oleh eksekutif dan bukan eksekutif. Komunikasi interpersonal merupakan satu proses perkongsian pengalaman dengan individu lain. Komunikasi menurut pandangan Islam menitik beratkan penyebaran maklumat dan ilmu bertujuan untuk membimbing umat manusia menuju ke tahap yang lebih baik berdasarkan kebenaran. Komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam kejayaan sesebuah organisasi. Ini tertakluk kepada cara dan kaedah ia diaplikasikan dan digunakan. Pemimpin organisasi yang bijak berkomunikasi dan sentiasa berusaha mempertingkatkan keberkesanan komunikasi akan menjadi pemimpin yang dihargai dan berjaya dalam mencapai hasrat dan matlamat dirinya di dalam sesebuah organisasi. Komunikasi menjadi perantaraan antara pemimpin dengan pekerja di dalam sebuah organisasi. Dalam menyampaikan arahan dan amanat atau visi organisasi, pemimpin akan berkomunikasi dengan pekerja. Arahan amanat yang disampaikan melalui pelbagai kaedah seperti ucapan di dalam mesyuarat, email serta surat menyurat. Menurut Cato 1969, kepimpinan ialah proses pengarahan tingkah laku orang lain ke arah penyempurnaan sesuatu objektif. Pemimpin mempunyai kemampuan untuk menggunakan pelbagai bentuk kuasa dalam mempengaruhi tingkah laku pekerja semasa menjalankan tugas. Page dan Holmes 1994 juga menyatakan bahawa komunikasi dua hala jenis terbuka, jelas dan saling
mempercayai akan dapat mempengaruhi darjah komitmen seseorang pekerja terhadap organisasinya. Ini adalah kerana apabila seseorang pekerja menerima maklum balas yang positif tentang sifat pekerjaan di organisasi dan prestasinya dengan persetujuan pihak atasan, seseorang pekerja itu akan mempunyai darjah komitmen yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya di dalam organisasinya. Peningkatan komitmen terhadap organisasi ini melibatkan proses komunikasi ke bawah dari pihak atasan kepada pekerja bawahan. Selain itu, pekerja bawahan juga akan meningkatkan darjah komitmen terhadap organisasi sekiranya maklumat yang jelas berkaitan dengan tugas mereka. Menurut pendapat pengkaji-pengkaji yang saya sebutkan tadi, hubungan komunikasi, kepuasan kerja, prestasi kerja dan komitmen organisasi merupakan pemboleh ubah yang penting dalam kejayaan sesebuah organisasi. Maka pengkaji akan cuba melihat hubungan komunikasi di dalam organisasi dengan kepuasan kerja, prestasi kerja dan komitmen kepada organisasi di kalangan pekerja di sebuah institusi pengajian tinggi awam. Kesimpulannya, dalam sesebuah organisasi di dalamnya terdiri dari orang-orang yang mempunyai tugas masing-masing dan saling berhubung antara satu sama lain. Kerana sistem tersebut memerlukan komunikasi yang baik sehingga prestasi pekerja serta organisasi berjalan dengan lancar. Komunikasi adalah sebahagian penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Sekian, terima kasih.